Udatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma yasir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Dr. Ahmad Mursyidi bin Mustafa yang sudi bersama kita di kuliah Maghrib pada malam ini, yang berusaha Puan Rosni Yati Mansur bersama dengan tim pengurusan Gubernur Iman yang dirahmati lagi dikasihi para sahabat pencinta ilmu, muslimin, muslimat yang telah memilih untuk mengimarahkan Taman Ilmu Anjuran Gema Nur Iman pada malam ini. Mudah-mudahan Allah jadikan hari kita pada hari ini penuh dengan rahmah dan berkah, berada di halaqah ilmu dan ditingkatkan iman dan takwa dan dipermudahkan segala urusan kita, insya-Allah. Bagi memulakan kuliah kita, marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi kiramil Fatihah. Alhamdulillah, kita dapat bersama lagi pada malam ini untuk halaqah ilmu bersama dengan Al-Fadil Al-Fadil Ustaz Dr. Ahmad Mursyidi bin Mustafa untuk kuliah Maghrib. Dan Rahab Wan Suryana Wan Hasan yang telah baru saja pulang ke rahmatullah waktu azan maghrib tadi. Salamkan usiah untuk keluarga Encik Jalan. Ya Allah, ya Tuhanku, ampun dia, perhatiannya ganti tempat pada ahli ditempatkan di Allah Suryana. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah cukup rahmat. Dan untuk maklumat para jemaah, Encik Jalal bersama dengan isterinya Wan Suryana adalah di antara AJK awal Gema Nur Iman. Jadi majlis kita diteruskan dengan mempersilakan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Dr. Ahmad Mursyidi bin Mustafa untuk meneruskan kuliah Maghrib kita dengan segala sukacita. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma tammim bi khair arhamar rahimin. Radina billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa ba'd. Muslimin muslimat sidang jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah taala. Malam ni kita bersua lagi untuk sambungan daripada kitab Al-Minah Saniyatu 'ala al-Wasiyyah al-Matbulah karangan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Dan mudah-mudahan perkongsian dan pembacaan kitab kita ini menjadi salah satu daripada amal jariah untuk bekalan kita
saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang dimaklumkan oleh puan moderator tadi, bahawa ada rakan kita, saudara kita yang mana uh, uh, telah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu merupakan salah satu daripada perjalanan kehidupan manusia. Jadi kita hanya tunggu masa dan tunggu giliran saja. Dan setiap perkara yang berlaku itu merupakan salah satu daripada sirru min asrarillah, daripada rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa yang berlaku bila mana dari rahsia Allah Subhanahu Wa Taala, kita bergerak di atas perjalanan yang telah diatur oleh Allah, maka kita redha dengan setiap apa yang berlaku. Dan ini merupakan salah satu daripada ujian Allah Ta'ala memantapkan iman kita. Didoakan mudah-mudahan saudara-saudara, sahabat-sahabat kita yang telah kembali ke rahmatullah berada dalam rahmat dan juga kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insyaAllah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, insyaAllah kita sambung malam ni kitab pengajian kita pada muka surat 12. Bagi tuan-tuan puan-puan yang ada kitab, boleh tengok sambungan pada muka surat 12. Sebelum kita masuk pada perbincangan malam ni, sebagai ulangan ataupun kita nak refresh dahulu apa yang telah kita bincang pada minggu lepas, kita sebut berkaitan dengan tanda cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah kita membenci dunia. Apakah yang dikatakan dengan membenci dunia? Kita tidak meletakkan dunia dalam hati dan dalam tangan kita. Maksudnya tidak menjadikan dia salah satu daripada sasaran perjalanan hakikat kehidupan kita ini. Dan orang yang mana cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang mana benci kepada dunia ini, salah satu daripada perkara yang kita boleh lihat, dia ada sifat zuhud. Apa yang dikatakan sebagai sifat zuhud? Orang yang zuhud ini adalah banyak kategorinya. Telah kita sebut antaranya 3 kedudukan orang yang mana bersifat dengan sifat zuhud. Dan malam ni kita akan tambah lagi berkaitan dengan perbincangan orang yang zuhud dengan dunia ini sebagai salah satu daripada kaedah ataupun perjalanan untuk mendapat cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Pada muka surat 12 bagi tuan-tuan puan-puan yang ada kitab. Qala musannif rahimallahu taala, kata pengarang kitab, wa nafa'ana bi ulumi fid darain. Wa kana sayyidi Abdul Qadir Al-Jili rahimallahu taala yaqul: Man arada al-akhirata fa'alayhi biz-zuhdi fid dunya, wa man arada Allah ta'ala fa'alayhi biz-zuhdi fil akhirah. Wa ma dama fil qalbi 'abdun syahwatun min syahawatid dunya aw ladhatun min ladhatiha min ma'kulin aw malbusin aw mankuhin aw wilayatin aw riyasatin aw tadqiqin fi fannin min fununil 'ilmi az-za'id 'anil fardi wa ka riwayatil hadith al-an wa qira'atil Qur'an wa bil qira'atis sab'i wa kan nahwi wa fiqhi wal fasahah wa laysa hadha muhibban fil akhirah innama huwa fid dunya tabi'un li hawahu. Dia petik lagi kata-kata daripada Syekh orang daripada ulama sufi yang masyhur. Kata dia, sesiapa yang berkehendak kepada akhirat maka wajib ke atasnya zuhud di dunia. Kan? Sesiapa yang berkehendak kepada akhirat maka dia wajib bagi dia untuk zuhud di atas dunia ini. Bagi orang yang memandang dengan pandangan untuk mendapat cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita dah sebut sebelum ni sifat zuhud ini, seseorang itu wajib bersifat zuhud pada asasnya dengan meninggalkan perkara-perkara yang haram. Jadi kalau kita telah meninggalkan benda-benda yang haram, bermaksud kita telah bersifat dengan sifat zuhud. Maka bila mana bersifat dengan sifat zuhud macam tu, dia kena naik lagi. Dia kena naik lagi dia punya level dia daripada zuhud kepada benda-benda yang haram, maka kita kena zuhud kepada benda-benda yang halal. Apa dimasukkan dengan zuhud benda yang halal? Sebagaimana yang disebut oleh Imam Al-Muhasibi, iaitu kita tidak terlalu mengambil perkara yang mana dikatakan halal walaupun benda tersebut milik kita dan kita boleh ambil benda tersebut. Benda ni halal, benda ni harus, bukan termasuk daripada benda yang makruh, bahkan bukan termasuk daripada benda yang haram, tetapi kita mengawal benda tersebut supaya kita tidak memberi kesedapan, kenikmatan kepada nafsu kita yang menzahirkan itulah tanda kita cinta pada dunia. Saya bagi contoh daripada sudut makan. Makan ini merupakan salah satu daripada rasa ataupun Allah Subhanahu Wa Taala membuang rasa untuk kita makan itu, maka lama-lama kita akan makan sedikit, kita dah tak terlalu kita panggil apa, seronok sangat dengan makanan, cukup dengan hanya untuk menghilangkan
rasa lapar ataupun dahaga, maka ini merupakan salah satu daripada perkara yang dikatakan proses untuk Allah Ta'ala tarik kita ke arah dia. Kan? Cuma kita nampaknya bahawa kita dah kurang makan kerana mungkin kerana sakit. Kita kurang makan kerana faktor umur. Kita kurang makan kerana kita tidak ada bekalan dan sebagainya. Itu adalah secara zahir. Tapi pada hakikatnya itu proses Allah Ta'ala tarik kita. Maka syukur pada Allah SWT. Saat ketika Allah Ta'ala mengurangkan rasa kesedapan makan yang menyebabkan kita makan sedikit, itu merupakan salah satu daripada kurniaan yang besar. Nampak tak? Kita nampak kalau kita tak makan, Allah ruginya kita, dan kita tarik, kita rasa kita ni dah nak mati dan sebagainya. Itu kita nampak. Cuba pandang dengan pandangan sebagaimana dipandang oleh ulama-ulama sufi, dipandang oleh orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Benda tersebut bukan menjadi salah satu daripada bebanan kalau sekiranya tidak makan. Dan cuba tengok macam mana sejarah atau kehidupan Imam Nawawi rahimahullahu taala. Imam Nawawi ni salah seorang daripada ulama dalam mazhab Syafi'i yang masyhur. Tidak terhitung terlalu banyak sumbangan beliau, bahkan dalam karangan-karangan atau kitab-kitab yang ditinggalkan. Imam Nawawi ini diceritakan antara daripada ulama yang tidak bersibuk-sibuk dengan makan minumnya. Dan benda tersebut tidak mendatangkan kemudaratan bagi diri dia. Sebab apa? Sebab dia telah mendapatkan satu kenikmatan yang lebih besar lagi. Sama juga dengan ulama-ulama yang lain. Sama juga dengan tidur. Kita kadang-kadang kita penat, tak cukup tidur. Kadang-kadang kita rasa tak cukup tidur ini satu bebanan dalam hidup kita. Kita stres, mood tak betul dan sebagainya. Sebenarnya kita yang setting benda tersebut. Kadang-kadang kita kurang tidur itu kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala nak mengurangkan kenikmatan, kerehatan dalam diri kita. Orang yang banyak bersibuk dengan urusan akhirat, dia kurang rehat. Cuba tengok dalam surah Sajdah, Allah Ta'ala sebut, tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Kan? Ini daripada ciri-ciri orang yang mana menuju kepada perjalanan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka menjarakkan lambung-lambung ataupun rusuk-rusuk ataupun tubuh mereka ini daripada perbaringan. Kurangkan tidur, kenapa? Tidak terlalu mengambil kenikmatan benda tersebut. Inilah salah satu daripada zuhud. Jadi proses zuhud ini bukan sekadar kita zuhud kepada benda yang haram, tapi kita zuhud kepada benda yang halal. Benda yang kita boleh ambil, benda yang tersebut bukan daripada larangan Allah SWT, tetapi sebagai proses membuktikan bahawa kita ini menuju kepada cinta Allah Ta'ala, meninggalkan kepada kesedapan dan kenikmatan kecintaan dunia tersebut, maka kita mengurangkan kepada benda-benda yang dikatakan benda halal tadi. Baik, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jili tadi, sesiapa yang nak kepada akhirat maka wajib atasnya zuhud di dunia. Dan jadi perjalanan hidup di dunia ni lawan bagi akhirat. Seumpama macam tu. Apa saja yang nikmat kepada dunia tersebut perlu ditinggalkan untuk apa? Untuk dapat kenikmatan akhirat. Dan sebab itulah disebut bahawa kehidupan bagi orang yang beriman ini seumpama penjara. Kan? Seumpama penjara di atas muka bumi. Sebab apa? Sebab benda yang nikmat itu kadang-kadang kita rasa benda tersebut kita nak, tapi kita kawal. Penjara ni tak boleh buat. Kan? Tak boleh buat benda tersebut. Sebab apa? Sebab kita kekang benda tersebut. Maka kita akan dapat kenikmatan tersebut timbal baliknya di akhirat nanti insya-Allah. Maka sebab itulah salah seorang daripada sahabat yang masyhur antaranya adalah Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Ini sahabat yang mana businessman yang paling berjaya, yang paling kaya dan yang hebat daripada sudut proses dia menghasilkan harta dunia yang pada zahir kita nampaknya. Tapi macam mana dunia tersebut tidak masuk dalam hatinya. Dan pernah dia tengok seorang sahabat, tak silapnya Sayyidina Talhah ke, yang meninggal saat ketika itu bila mana nak ditutup dia punya jenazah, dan maka ditarik nak tutup kepala nampak kaki, nak tutup kaki nampak kepala. Nak tunjuk bahawa seorang sahabat yang sanggup menggadaikan segala hartanya kerana Islam, maka dia mati dalam keadaan yang mulia sehingga dia mati dalam keadaan yang semua hartanya kepada Islam. Maka Abdul Rahman bin Auf ketika itu menangis. Dikatakan bahawa menangis kerana apa? Kerana dia bimbang. Allah Ta'ala bagi kenikmatan kepada dia di dunia sekarang ini, bimbang kenikmatan itu adalah kenikmatan yang disegerakan daripada akhirat. Itu cara sahabat memandang. Bukan kita menolak terus, tapi kita memandang bahawa perjalanan kenikmatan dunia ini cubakan jadi sebagai jambatan untuk akhirat nanti. Baik. Dan kata beliau lagi, sesiapa yang berkehendak kepada Allah SWT maka wajib ke atasnya zuhud di akhirat. Kan? Orang yang nak kepada Allah SWT. Kan? Orang yang nak kepada Allah SWT maksudnya sampai redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebut sebelum ni istilah murid. Murid ini adalah orang yang berkehendak.
kepada Allah dan orang berjalan untuk menuju kepada Allah Subhanahu Taala, nak tak nak dia kena ada sifat zuhud. Dan selama mana hati seorang hamba, iaitu seseorang itulah, hamba ni maksudnya manusia, masih dibelenggu dengan syahwat dunia atau kelazatannya yang terdiri daripada makanan, pakaian, perkahwinan, kewalian, kepimpinan atau mendalami sesuatu bidang ilmu yang lebih daripada tahap fardu, seperti periwayatan hadis pada masa sekarang, bacaan Quran dengan qiraat 7 dan seperti ilmu nahwu, fiqh dan fasahah, maka dia bukanlah pencinta akhirat. Sesungguhnya dia pencinta dunia dan pengikut hawa nafsunya. Dan ini kita kena faham jangan kata kalau macam tu tak payah belajar Quran lah, tak payah belajar qiraat lah, tak payah belajar ilmu-ilmu agama lah. Bukan. Tengok cara dia hurai kepada kita. Seseorang yang mana hati dia bukan secara zahir zahir ni kena ingat kita memang duduk dan kita buat urusan dunia. Tetapi hati kita itu jangan dibelenggukan dengan dunia. Kan? Sekarang ini kita tengah buat urusan dunia ni. Kan? Duduk depan teknologi, sama ada dengan telefon ke, dengan laptop ke, dengan tab kita ke, dengan kuliah, mengajar, berkuliah dan sebagainya. Ini salah satu urusan dunia. Dan dalam bercakap dengan urusan dunia tersebut atau dengan mendengar urusan yang dikatakan dunia tersebut, adakah benda tersebut masuk dalam hati kita? Kalau benda tersebut masuk dalam hati kita dengan bahasanya bahasa dunia, keadaannya keadaan dunia, maka apa yang kita buat ini adalah dunia dan sia-sia semata-mata. Tapi kalau benda tersebut masuk dengan keadaan ini sebagai akhirat, maka dia merupakan manfaat bagi kita. Maka sebab tu disebut kasih pegang dengan apa? Syahwat dunia. Syahwat ini benda yang mana dikatakan tak puas. Nafsu syahwat. Syahwat ni benda keinginan kita yang kita ingin kita tak puas. Kan? Sebab itulah musuh kita ada dua. Secara umumnya iaitu dikatakan nafsu kita dan juga syaitan. Syaitan dengan nafsu ni dia punya peranan berbeza, tak sama. Syaitan itu dia akan berusaha menggelincirkan seseorang itu daripada perjalanan yang betul. Jadi kalau dia duduk dalam jalanan betul, syaitan cuba gelincirkan dia. Maksud dia terpesong dari perjalanan tersebut. Okey, habislah tugas syaitan. Berbeza dengan nafsu. Nafsu ini prosesnya dia akan memastikan manusia ni buat satu perkara tak puas. Makan kita ini sebenarnya dorongan salah satu daripada nafsu. Kan? Kita makan lagi, sedap lagi, tambah lagi. Tambah tu tak salah. Tapi tambahnya di atas nafsu ataupun tidak. Kan? Ataupun tambah di atas dasar kehendak kita ataupun kerana kita hanya nak beri kesihatan sebab kita nak pecahkan rasa lapar tersebut. Jadi perbuatan yang buat tersebut dia makin datang lagi. Okey, hari ni dah settle dah, dia datang lagi. Kan? Itu keinginan nafsu. Jadi kita ini selagi mana hati kita ini ditambat atau dibelenggu dengan syahwat dunia, ketidakpuasan itu masih ada lagi, maka itu salah satu daripada benda yang dikatakan merosak perjalanan akhirat kita. Cuba tengok, dia bagi contoh lagi. Syahwat dunia atau kelazatan yang terdiri daripada makanan. Makanan ini tak puas-puas. Dan ingat, dan percayalah tuan-tuan, makanan ini, inovasi daripada sudut penghasilan makanan sentiasa akan bertambah. Kan? Daripada dulu tak ada, benda sekarang ada. Sebab tu minta maaf tuan-tuan, puan-puan, orang-orang lama, bukan orang tua, minta maaf, orang lama sikit. Zaman dulu tuan-tuan mungkin tak jumpa, zaman 60-an. Zaman 70-an. Tapi zaman 2020 ni, benda tersebut ada. Dan adakah kita nak kata benda tersebut, ni zaman mak dulu tak ada, zaman ayah dulu tak ada, tak makan benda-benda macam ni. Kan? Tak makan sebab mungkin memang tak ada. Atau benda tersebut memang tak wujud. Tapi bila mana ada sekarang, macam mana kita hadapi benda tersebut? Sebab tu kita tak boleh salahkan anak kalau dia ambil benda-benda yang kita katakan makan. Sebab zaman dia sekarang zaman yang didedahkan dengan benda tersebut. Inovasi makanan. Jadi makanan sedap. Kita pun tak terasa sebab kita tak terbiasa. Kan? Cuba kalau kita duduk dalam kedudukan kita dah menikmati dengan makanan yang kepelbagaian ini, kita pernah merasai kesedapan tersebut, mungkin kita akan nak lagi. Dan ini sebagai contoh. Maka pada masa tersebut, inovasi penghasilan makanan tersebut makin lama makin banyak. Maka sesiapa yang duduk dalam kelazatan menikmati makanan yang tidak puas-puas, kesyahwatan berkaitan dengan nak kepada makanan tersebut, makan dengan jenis banyak pelbagainya, maka benda tersebut dikatakan hati kita dibelenggu dengan dunia. Duk fikir-fikir. Kan?
Duk fikir-fikir. Sebab tu setengah ulama dia tegur bagi kita orang yang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohlah, tengah hari nak makan apa, duk fikir dah, serabut dah. Nanti tak boleh makan macam ni, macam mana nak prepare makanan kan. Duk fikir sangat, kalut sangat pasal fikir makanan tersebut. Ini berkaitan, ini menunjukkan bahawa hati dia terbelenggu dengan kenikmatan syahwat berkaitan dengan makanan itu sendiri. Masa sembahyang, duk fikir dah, jap lagi nak makan apa. Kan? Itu bukti dunia ada dalam hati kita, dibelenggu. Belenggu daripada aspek mana? Aspek makanan, yang mana menjadi keseronokan syahwat kepada diri kita. Lagi dia kata pakaian. Kan? Pakaian. Cuba tengok dalam rumah kita, dan milik kita sendiri. Berapa banyak pakaian yang menjadi koleksi kita, kan? Berapa banyak benda-benda yang kita kata dalam almari kita tu yang kadang-kadang tak terpakai. Tengok balik, kalau benda tersebut kita takut dengan Allah SWT, jadikan dia sebagai sumbangan ataupun sedekah kepada orang daripada duk biar benda tersebut. Melainkan kalau ada satu dua yang memang benda tersebut menjadi ada nilai kenangan kita nak simpan, okey tak apalah. Tapi kalaulah dengan satu kenangan itu satu almari, itu masalah juga tu. Bimbang ke arah benda tersebut. Lepas tu kita set, tiap-tiap bulan mesti ada baju. Setahun berapa banyak baju yang kita ada. Baik. Allah SWT. Dan saya pernah pergi kepada di satu jabatan institusi zakat. Saya bincang dengan pegawai zakat macam mana proses kita penilaian zakat tu sendiri. Salah satu disebut dari sudut pakaian. Disebut daripada sudut pakaian. Dia kata, Ustaz kena tanya juga. Kalau Ustaz nak ukur berkaitan dengan orang ni adalah orang yang duduk dalam kategori fakir miskin ataupun tidak, Ustaz kena tanya dari sudut pakaian yang dia beli dalam setahun berapa kali. Rupanya dalam institusi zakat dia nilai benda tersebut. Dalam berapa kali kita beli baju, pakaian kita kan. So cuba kita tengok, cuba muhasabah. Ini bulan 12 dah. Bulan 12. Kalau bulan masih ini bulan habis 2022. Cuba tengok daripada awal 2022, Januari 2022 sampailah Disember 2022, berapa kali kita beli baju? Sampai 4-5 kali kan. Sampai berkali-kali, maka kena muhasabah. Kalau memang dasar keperluan keperluan, tidak ada masalah. Tapi kalau kita rasa untuk ke hajat kita, kita rasa keseronokan kita, atau maaf sebagai hadiah untuk diri kita sendiri. Orang yang bahasa apa dia, kita kena bagi hadiah atau kita kena appreciate diri kita sendiri. Apa kita appreciate? Berikan sesuatu pada kita, okey tak apa, tak ada masalah. Tapi kalau benda tersebut dah melampau sangat, maka tengok, itukah perjalanan kehidupan kita menuju kepada Allah atau perjalanan untuk menemukan belenggu kesyahwatan dalam hati kita. Lagi dia sebut contoh berkaitan dengan perkahwinan. Perkahwinan tak salah, tapi kalau perkahwinan tersebut dengan melampau daripada sudut preparation, kesambutan dan sebagainya, benda tersebut kena nilai. Kewalian maksudnya daripada jadi ketua dan kepimpinan kita atau mendali suami ilmu. Lebih daripada kefarduan. Sekarang untuk cerita contoh periwayatan hadis. Ada cerita hadis-hadis macam ni. Kita ada hadis contohnya sebab apa? Adakah kita untuk berdebat, ataupun kita nak sibuk-sibuk dengan urusan tersebut, ataupun kita belajar ilmu hadis atau ilmu sebagainya untuk menambah kita ini dan memahami syariat agama? Kena tengok juga. Sama juga malam ni kita belajar berkaitan dengan ilmu-ilmu penyucian hati. Kita belajar ni sebab apa? Sebab kita ini belajar malam ni berkaitan dengan zuhud. Nanti nak cerita, nak masuk dalam grup dan sebagainya. Contoh, kalau kita nak cerita kepada orang, bukan untuk kita betulkan diri kita, ini salah satu kita bersibuk dengan urusan yang melibatkan belenggunya nafsu syahwat dalam diri kita. Jadi proses kita bukan proses untuk bentuk diri, tapi proses kita ke arah untuk mendapat habuan yang sebaliknya. Orang yang tidak zuhud kepada dunia. Adalah Abu Abdullah Al-Maghribi rahimallahu subhanahu wa ta'ala berkata, seorang faqih yang tidak mencintai dunia sekalipun tidak melakukan satu pun amalan-amalan kelebihan lebih afdal berbanding golongan abid yang bergolongan dengan dunia. Dia bagi satu analogi, satu perumpamaan. Yang pertama, ada orang faqih. Orang faqih adalah orang yang mana orang faqih ni kita kata orang yang faham hukum hakam lah. Dan yang kedua adalah abid.
iaitu ahli ibadat. Dia kata seorang orang faqih, orang yang tahu hukum hakam ini, dia tu tidak cinta dunia, ya, dalam hati tidak mencintai dunia, dan dia pula tidak melakukan amalan-amalan yang mana kita tengok afdal, yang besar-besar, yang hebat-hebat. Contoh sebagainya, contoh tahajud. Ini contoh dengan witirnya, sebagainya, dengan sembahyang duha dan kadang-kadang itu lebih baik daripada seorang ahli ibadat ataupun abid. Abid ni ahli ibadat yang mana ibadatnya hebat. Digelar sebagai abid ataupun ahli ibadat kerana dia bersibuk dengan urusan-urusan ibadat hariannya. Tetapi hatinya bergelumang dengan dunia. Dia bagi perumpamaan. Seorang orang alim yang mana dalam hatinya tidak ada, maksudnya tidak mencintai dunia, dia ni tak adalah buat ibadat yang hebat-hebat, yang grand-grand, yang hebat-hebat, yang kita kata, yang kita kata, oh ni bangun sampai malam, bengkak kaki, contohlah, sampai dahi ada kisah hitam dan sebagainya. Dia sekadar sembahyang macam biasa-biasa je. Dia ini lebih baik berbanding daripada ahli ibadat yang banyak kita nampak ibadat. Sembahyang tahajud tak tinggal, alhamdulillah, itu bagus kan. Sembahyang rawatib tak tinggal, tetapi dalam hatinya masih lagi bergeluman dengan dunia. Yang masalahnya bukan masalah ibadat, yang masalahnya hati. Maka jangan silap faham. Abid ahli ibadat tadi, dia ibadat itu dah bagus, tapi yang tak bagusnya dalam diri dia itu adalah masih lagi mencintai, menginginkan kepada kenikmatan dunia. Nah, yang tu jadi masalah. Jadi kalau sekiranya dia itu ahli ibadat, orang yang faqih ataupun orang yang biasa, ibadat itu adalah pada zahir itu memang akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma yang perlu dipertimbangkan adalah daripada sudut macam mana kedudukan hati kita. Dan sekarang saya duduk mengajar. Saya duduk mengajar ni, zahirnya kita nampak baguslah. Sebab duk cerita berkaitan dengan benda-benda yang dikaitkan dengan akhirat. Tuan-tuan puan-puan tengah mendengar, baguslah telinga yang mendengar kebaikan itu sendiri. Tapi yang zahir itu Allah Ta'ala tetap menghitung. Tetapi satu lagi kena lihat macam mana kedudukan hati masing-masing. Macam mana kedudukan hati saya? Adakah saya mengajar ni supaya nak nampak, oh ustaz hebat. Nak mengajar ni sebab apa? Nak suruh orang puji. Nak tunjuk bahawa kita alim dan sebagainya. Ataupun kita mendengar nak supaya orang kata, oh dia rajin. Dia ni suka masuk kuliah dan sebagainya. Kita menginginkan sesuatu pujian dan sebagainya, itu adalah kenikmatan dunia. Keseronokan kepada dunia, maka rosak daripada sudut hakikatnya. Walaupun pada zahir ni adalah baik. Maka dalam kita buat baik tersebut, jaga hati. Dalam kita buat baik, jaga hati. Orang tak boleh jaga hati kita. Yang boleh jaga adalah kita sendiri. Tapi walaupun hati duduk dalam diri kita, duduk pada diri kita, kita sendiri tak terjaga hati kita. Hari ni berapa banyak dah dosa hati kita kan? Kalau kita nilai, kita muhasabah, kita koreksi balik. Sampai sekarang, waktu sekarang pukul berapa ni? 8.30. Start daripada kita bangun pagi tadi pukul berapa? 5, contoh 5.30 sampailah sekarang. Cuba kita fikir. Tak payah fikir dosa zahir kita. Tak payah fikir dosa mata, tak payah fikir dosa telinga. Bukan tak fikir langsung, maksud tak fikir dulu benda tu. Cuba fikir dan ingat balik dosa hati kita. Cuba ingat balik dosa hati kita. Berapa banyak dosa hati kita yang kita buat setakat ni? Rasa tak terhitung, banyak sangat kot. Mungkin lah. Dan kita plus lepas tu dengan dosa-dosa zahir kita. Ini nak menunjukkan bahawa pada tubuh kita, anggota zahir kita tak mampu jaga daripada melakukan kemaksiatan, apatah lagi benda yang tersembunyi dinamakan hati itu sendiri, walaupun milik kita, duduk pada diri kita, kita sendiri pun tak mampu untuk jaga. Semuanya adalah kerana kita memerlukan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi sentiasa doa, ajar kepada kita, walaupun Nabi doa tersebut hakikatnya Nabi ni nak ajar kepada kita lah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati aku di atas agama. Di atas agama maksudnya hati kita ini duduk mengikut daripada pandangan syariat yang agama nak, menuju kepada pandangan akhirat, menuju kepada cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu antara pembandingan analogi yang dibuat oleh Abu Abdullah Al-Maghribi. Kata beliau lagi, bahkan sebiji zarah daripada amalan si faqih yang tidak mencintai dunia ini lebih afdal berbanding segala bukit bukau daripada amalan ahli dunia.
Jadi kalau orang yang faqih tadi, yang mana tak cinta kepada dunia, dia buat sikit saja amalan dia, kan, lebih baik daripada ahli ibadat yang mana dinisbahkan amalan dia ni seumpama bukit bukau, terlalu banyak, tetapi dalam hati masih lagi bergelumang dengan cinta kepada dunia. Susahnya nak buang dunia, kan. Dalam buat ibadat ada dunia, tak buat ibadat lagi-lagi dunia ada. Maka inilah cabaran kehidupan kita. Jangan nampak tuan-tuan, kita ni jemaah jaga, kita dah jaga sembahyang rawatib, sembahyang tahajud kita buat, sembahyang witir kita buat, sedekah tak pernah tinggal. Maka kita ni dah dikira sebagai ahli syurga. Jangan kata macam tu, jangan rasa macam tu. Orang yang rasa macam tu, orang yang duduk dalam comfort zone, duduk dalam zone selesa. Siapa kata kita ni dah duduk dalam zone selesa? Kan? Maksudnya kalau kita dah selesa dengan amal ibadat kita, bahawa inilah menunjukkan bahawanya aku ini bakal ahli syurga lah. Dalam hati kata macam tu, mulut kata insya-Allah kan. Bagus, tidak ada masalah. Tapi kita bergantung kepada amal kita tu, itu menyebabkan kita jadi masalah. Kan? Sebab apa? Sebab kita buat ibadat, kita nak kepada syurga tu sendiri. Kita buat ibadat, dalam ibadat kita pun kita tak tahu. Kita dalam hati kita, kita nak je upah daripada Allah. Kita nak saja habuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadat kita bukan satu ibadat yang solid. Kita buat ibadat kerana apa? Kerana arahan. Hidup atas muka bumi ni tuan-tuan, dia adalah arahan. Saya ingat guru saya dia pernah bagi tahu. Kita duduk atas muka bumi ni, kita buat ibadat adalah kerana arahan. Siapa arah? Allah. So kalau benda tersebut kita tak faham ke, tapi benda tersebut arahan, buat saja. Sebagaimana kita ini adalah orang yang duduk di bawah, kita ada bos kita. Bos kita ni arah apa saja, kita buat saja. Kenapa? Kerana kita ini duduk di bawah arahan dia. Kan? Maka lebih-lebih lagi duduk atas muka bumi. Buat itu kerana arahan, bukan kerana kita nak sesuatu. Tapi kita ni kalau kita tengok, kadang-kadang kita buat ibadat, kita nak sesuatu. Bukan sekatan nak sesuatu daripada Allah, kan? Tetapi kita nak sesuatu daripada makhluk. Itu yang paling bahaya. Nak sesuatu daripada makhluk apa dia? Kita nak orang nampak kita baik. Kita nak orang puji kita. Dan kita nak dalam hati orang tersebut ada diri kita. Yang dia kata, oh dia ni hebat, dia ni bagus dan sebagainya. Itu dah rosak dah. Itu dunia tu. Dan kalau kita nak sesuatu daripada Allah Ta'ala, seumpama kita ini bukan bergerak di atas arahan. Kalau mungkin kita kata seorang ayah, contoh ingat kita anak, kita pernah diarahkan oleh ayah kita atau mak kita buat sesuatu. Adakah kita minta lepas daripada tu, mak ayah upah? Kan? Bila mana kita umur belasan tahun. Kalau budak-budak tu okey lah, kan? Tapi bila mana umur belasan tahun, 20 tahun, 30 tahun ke atas, kita buat sesuatu perkara kepada mak ayah kita, bukan kata dasar upah. Tapi kalau mak ayah arah itu kita buat kerana apa? Kerana kita menerima arahan. Maka macam mana kedudukan kita dengan Allah SWT? Allah Ta'ala memanglah dipancing kita dengan dunia. Tapi bila mana kita tengok, kita ni umur berapa? 30-an, 40-an, 50-an, 60-an dan ke atas dan sebagainya. Adakah kita masih lagi mengharap kepada sesuatu umpan yang Allah Ta'ala letak? Asalnya umpan tersebut untuk Allah Ta'ala tarik seseorang itu buat amal ibadat pada Allah Ta'ala. Seumpama diumpankan seseorang tersebut untuk dapat sesuatu perkara, buat satu perkara. Suruh anak kita buat satu perkara, okey, kita umpan dia dengan aiskrim, upah dan sebagainya. Maka bila mana sampai satu peringkat, kita dah tak nak benda tersebut. Kita buat kerana apa? Kerana mak ayah suruh. Kan? Tak perlu kepada upah dan sebagainya. Sama juga dalam ibadat. Kan? Buat itu bukan kerana upah, buat itu kerana kita ini diarah. Dan kita diarah oleh Allah SWT. Maka bila mana kita duduk di atas, kita diarah oleh Allah Ta'ala, kita buat dengan cara yang terbaik. Kerana apa? Kerana kita menerima arahan itu dengan terbaik. Maka buatlah dengan amal kita mengikut daripada keperluan yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh, dan jangan sampai kita membelenggukan hati kita ini dengan kenikmatan dunia sampai menyebabkan kita rosak dalam ibadat. Perasan tak perasan, itu yang kita kena muhasabah. Lepas ni sama-sama sembahyang isyak dan sebagainya. Lepas sembahyang isyak, muhasabah balik. Yang aku buat hari ni, ya Allah, banyaknya hati aku tertaut dengan dunia, keinginan dengan dunia. Istighfar terus. Nak tunggu istighfar masa dekat dah tidur, nanti takut tidur dahulu sebelum habis istighfar, kan? Bimbang juga. Sambil-sambil lepas daripada isyak nanti istighfar, ambil ruang 5 minit. Kalau mampu dengan 10 minit dan sebagainya.
bermuhasabah dengan perjalanan seharian kita, dengan dosa-dosa zahir dan juga dosa batin. Salah satunya kecenderungan hati kita kepada dunia itu terlalu banyak. Allahu Akbar. Sikit lagi tuan-tuan. Wa kana sayyidi Abu al-Mawahib Asy-Syadzuli rahimallahu taala yaqul al-ibadatu ma'a mahabbati dunya syughlu qalbin wa ta'aba jawarih fahiya wa in kathurat qalilah wa innama hiya kathiratun fi wahmi sahibiha wa hiya suratun bila ruh ashbahun khaliyatun ghairu haliyah. ولهذا ترى كثيرا من أرباب الدنيا يصومون كثيرا ويصلون كثيرا ويحجون كثيرا وليس لهم نور الزهاد ولا حلاوة العباد. Oh, Masya Allah. Ini antara daripada kata-kata nasihat daripada para ulama. Dihimpunkan kata-kata para ulama sebagai nasihat kepada kita. Kan? Hidup ni kita banyak terima nasihat daripada orang yang berjaya. Perasan tak? Kan? Banyak nasihat kita terima daripada orang macam mana kita nak didik anak-anak kita. Banyak kita terima nasihat daripada orang yang berjaya macam mana berjaya dalam dia berorganisasi. Banyak kita terima nasihat daripada orang yang berjaya dalam bisnes sampai kaya raya, sale dia bertinggi dan sebagainya. Kita terima nasihat. Maka kita terima juga nasihat daripada orang yang berjaya jalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan hanya memandang nasihat itu hanya khusus untuk perjalanan dunia kita. Nasihat kepada perjalanan akhirat itu paling besar sekali. Kan? Dan banyak nasihat daripada para orang yang mana menuju kepada Allah SWT kerana dia melalui pengalaman. Saya bagi contoh tuan-tuan, sebelum kita huraikan apa yang disebut oleh Abu al-Mawahib Asy-Syadzuli ni. Kita hidup ni, kalau kita tak tahu, kita tanya orang. Bila kita melalui proses tersebut menyebabkan kita tahu. Dan kalau kita berjumpa 2-3 kali benda yang sama, kita dah kita kata dah profesional dah. Kan? Sebab tu kadang-kadang kalau benda tersebut berlaku kepada diri kita, kita boleh kontrol, kita boleh sabar, kita boleh relax. Sebab apa? Sebab dah beberapa kali berlaku pada kita. Cuba ingat kalau benda tersebut pernah berlaku, kali pertama berlaku pada kita macam mana. Kan? Sebab tu bila mana kita dah terbiasa dengan satu perkara, kita tengok orang itu, bila mana dia menerima benda yang sama, musibah atau ujian yang sama dengan kita, dia melatah ataupun dia tak sabar, ataupun dia punya action dia, kita kata tak sepatutnya macam tu. Kenapa? Mungkin itu dia tidak ada pengalaman. Kan? Maka itulah kita sebelum itu. Kan? Maka bila mana kita dah duduk dalam keadaan yang baik, maka kita bagi nasihat kepada dia. Maka samalah bagi ulama yang telah menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia telah melalui satu proses. Yang proses itu merupakan pengalaman dia. Pengalaman yang menyebabkan dia matang dalam mendapat cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu banyakkan baca kisah-kisah para ulama, banyakkan baca kisah-kisah orang yang mana menuju kepada Allah SWT, pengalaman-pengalaman mereka. Saya ingat kata-kata seorang ulama namanya Syekh Muhammad bin Yunus. Syekh Muhammad bin Yunus dia kata, tidaklah menjadi satu kenikmatan bagi aku, melainkan aku mendengar kisah-kisah para atau salafus salih ataupun orang-orang yang mana berjaya ini. Berjaya pada pandangan agama yang menuju kepada Allah SWT. Baik, kita tengok sikit lagi. Kata Abu al-Mawahib Asy-Syadzuli rahimahullah ta'ala, ibadat sambil mencintai dunia menyibukkan hati dan meletihkan anggota badan. Sekalipun banyak bilangannya, ia tetap sedikit nilainya. Kita buat ibadat, dalam masa yang sama, hati kita ni cinta kepada dunia, benda tersebut menyebabkan hati kita jadi sibuk. Kan? Perasan tak hati kita ni banyak benda yang berlaku dalam hati kita. Kan? Duk fikir benda tu, nak buat benda ni serabut. Cuba tengok dalam bab semayang je lah. Kan? Dalam bab semayang ni, kenapa kita susah dapat khusyuk? Sebab hati kita tengah sibuk. Sibuk dengan apa? Kan? Sibuk dengan urusan ini, sibuk dengan benda ni, sibuk dengan benda ni. Kalau hati kita tak sibuk, contoh, cuba tengok ibadat kita ketika mana bulan Ramadan. Kita nampak kerana bulan Ramadan itu bulan yang berkat, bulan yang penuh rahmat dan sebagainya. Betul. Tetapi pada hakikatnya, bila mana kita beribadat dalam bulan Ramadan, hati kita dah kurang sibuk dengan urusan dunia. Sebab apa? Cuba tengok. Kita keluar pagi, kita dah tak sibuk dah untuk breakfast. Lepas tu petang itu, kita dah makan dah, malam dah tak fikir dah untuk dinner dan sebagainya. Cukup dengan buka puasa. Lepas tu malam tersebut memang orang dah biasa mensibukkan dengan ibadat, maka tak fikir sibuk dengan benda lain. Maka pada masa tersebut kita bersibuk dengan ibadat kepada mencari redha Allah, maka ketika itulah ibadat kita jadi cantik. Kan?
Tapi sekarang ni sebab apa ibadat tu kurang cantik? Bukan tak cantik, kurang sedikit kerana hati kita banyak sibuk. Cuba tengok dalam hati kita berapa banyak benda yang dikatakan dunia. Nama dunia apa yang tidak ada? Dengan nama telefonnya, dengan nama televisionnya, rancangan-rancangannya, habis semua benda ada dalam hati kita. Bila mana bersibuk dengan benda tersebut, maka susahnya kita untuk mendapat kenikmatan beribadat. Sebab tu kata Abu Al-Mawahib Asy-Syazuli, bila mana kita beribadat, dalam hati kita ni banyak sangat lagi mencintai dunia, maka sebenarnya hati kita ni sibuk. Hati kita sibuk. Dan dalam masa yang sama, anggota kita penat. Buat ibadat ni penat, tuan-tuan. Sebab ibadat ni lebih-lebih lagi dipanggil ibadat badaniyah. Ibadat badaniyah ni ibadat yang mana memerlukan anggota kita bergerak dengan badan kita. Kan? Kita rukuk kalau sembahyangnya, bangun, sujud, i'tidal, qiyam dan sebagainya. Kan? Cuba sembahyang dalam jumlah yang banyak. Dia penat juga kan? Maka kalau kita buat ibadat, dengan hati kita masih lagi dunia tu pegang, bukan sekadar hati kita sibuk, tetapi tubuh badan kita pun penat juga. Sekalipun banyak bilangannya, banyak buat ibadat ni. Tak kira lah apa saja ibadat, benda tersebut banyak bilangan dia, tetapi nilaiannya adalah sikit. Ganjarannya tak setimpal sebagaimana yang kita buat. Kerana apa? Kerana kita ini belum solid atau belum lagi kita kata cantik daripada sudut kedudukan hati kita. Dalam tu dunia banyak sangat. Hanyalah pada sangkaan tuannya, ia banyak. Kita duk sangka baik. Oh, lepas hari ni dah sembahyang, sebelum subuh dah 2 rakaat, Alhamdulillah. Sebelum zuhur dah 2 rakaat. Lepas zuhur 2 rakaat, Alhamdulillah. Lepas maghrib 2 rakaat, Alhamdulillah. Lepas isyak 2 rakaat, Alhamdulillah. Oh, banyak dah kita buat kan. Penat tak? Ada kepenatan dia. Tapi dan kita rasa, oh cukup tu banyak tu sendiri. Tapi nilaiannya sebenarnya macam mana? Sebab tu kata ulama, jangan kamu pelik. Saat ketika kamu ini diberikan catatan amalan kamu di akhirat oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti, bila mana buka seumpama tak ada. Bahkan kadang-kadang benda tersebut tak setimpal yang kita buat. Kenapa? Salah satunya inilah. Dalam ibadat itu adalah ibadat kerana mencintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Imam Ghazali rahimahullahu taala dia sebut dalam kitab beliau, dia bawa satu hadis, dia bawa satu hadis yang panjang cerita berkaitan dengan amalan sembahyang, ibadat sembahyang yang kita buat. Bila mana lepas sembahyang, ruh sembahyang itu dibawa dari satu peringkat di langit sana melalui tapisan-tapisan untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu Taala. Kalau sekiranya tidak cukup dengan kehendak Allah Subhanahu Taala, maka sembahyang itu takkan diterima. Apa perintah Allah Taala? Kembalikan sembahyang ini dan campakkan ke muka orang yang sembahyang tadi seumpama dicampakkan kain buruk. Jadi kita dah buat ibadat tu nampak dah banyak dah, tapi di sisi Allah Ta'ala macam mana? Takut penerimaan itu tak diterima kerana salah satunya kerana banyaknya cinta dunia dalam hati kita. Ia adalah gambaran tanpa roh, jelmaan khayalan bukan hakiki. Kita duk khayal je, sangkaan kita je lebih, hakikatnya tak tahu ke mana. Kerana ini engkau melihat ramai sekali ahli dunia berpuasa, bersolat dan menunaikan haji, namun tiada bagi mereka cahaya para zuhad, iaitu cahaya orang-orang yang zuhud, dan kemanisan para ubad, iaitu kemanisan para ahli ibadat. Jadi dua benda yang besar dalam hidup kita ini yang disebut kat sini, kena ada sifat zuhud. Dalam kita bersifat zuhud tersebut, kita masih lagi ibadat sebagai ahli ibadat. Ahli ibadat maksudnya jadilah kita yang betul-betul ibadat, tetapi ibadat kita tersebut ada nilaian. Salah satunya dengan menzahirkan sifat zuhud kita kepada dunia, kehidupan kita dunia. Itu untuk buang dunia dalam diri kita. Tuan-tuan, daripada satu hari pada satu hari Allah Ta'ala betulkan hati kita. Yang menyebabkan hati kita ni ke arah Allah Subhanahu Ta'ala, itu yang kita nak. Yang kita bimbang daripada satu hari kepada satu hari, makin bertambah cinta kita kepada dunia. Macam mana nak tahu benda tersebut? Kita kena diuji oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Saat ketika mana kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita tahulah level kedudukan dunia dalam hati kita banyak mana dan level kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala macam mana. Kalau dengan ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi tersebut menyebabkan kita tenang, macam mana bila mana kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala menyebabkan kita ini boleh redha di awal kita menerima musibah, bukan selepas dari proses yang lama. Dah tipu musibah, tipu ujian tersebut, alhamdulillah kita boleh redha dan sebagainya. Itu merupakan salah satu daripada tanda-tanda kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, dan kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala itu makin lama makin baik. Dan
Bukanlah bila mana sampai tahap tersebut dah berhenti dah, tak. Makin banyak lagi ujian-ujian akan diberi kepada kita supaya apa? Semakin-makin bertambah kecintaan kita kepada Allah SWT dan dunia itu dibuang. Dunia itu dibuang. Sebab itulah kurangkan memandang kepada kenikmatan dunia. Kurangkan merasai kepada kelazatan dunia. Apa yang saya masukkan dekat sini, mata kita tuan-tuan itu penarik kepada kita merasakan dan menginginkan kepada suatu perkara. Kurangkan melihat kepada kenikmatan dunia. Walaupun kita rasa ingin nak tengok. Kan? Saya bagi contoh. Ada orang tu dia rasa dia seronok tengok kereta-kereta. Kan? Jadi menyebabkan dia teringin nak tukar kereta. Ada orang tu dia seronok tengok fashion-fashion pakaian. Last kali menyebabkan hati dia terikat yang menyebabkan dia nak beli pakaian tersebut. Jadi kurangkan. Sebab itulah dia ajar kepada kita oleh Nabi SAW, bila mana kita tengok kepada sesuatu nikmat dunia yang terbentang di hadapan kita, nikmat dunia tu, nikmat dunia tersebut terbentang di hadapan kita, maka doalah. Salah satunya doanya, Allahumma la 'aisha illa 'aishal akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sebenar melainkan kehidupan akhirat. Maksudnya kita sedarkan diri kita kat situ. Kan? Sebab itulah dalam Islam ni, kalau kita buka surah An-Nur, Allah SWT bagi ayat yang khusus bagi orang lelaki dan orang perempuan, ghaddun basar. Kullil mu'minat yaghdunna bin absarihinna. Wahai Muhammad, bagi tahulah kepada orang para muslimah, tundukkan pandangan mereka. Kullil mu'minin yaghdu min absarihim. Wahai Muhammad, bagi tahu kepada orang muslimin, orang Islam lelaki, tundukkan pandangan mereka. Bukan pejam mata, tundukkan daripada melihat kemaksiatan. Satu. Yang kedua, tundukkan daripada melihat kepada kenikmatan dan kelazatan dunia. Tundukkan sedikit. Suatu dengan umur-umur kita, minta maaf tuan-tuan, kurang-kurangkanlah tengok rancangan-rancangan ataupun cerita-cerita. Minta maaf kalau siapa yang terlibat dengan buat rancangan, buat drama dan sebagainya. Buatlah benda-benda yang mendatangkan kebaikan, tidak ada masalah. Tapi bagi kita yang di rumah kita rasanya majoriti semua ada televisyen, kurang-kuranglah tengok. Biarlah televisyen itu jarang-jarang dibuka. Kalau buka pun jangan selalu sangat. Bila mana keluarnya satu cerita, kita ni antara orang yang cepat-cepat nak jadi the first man ataupun orang yang pertama tengok benda tersebut dan sebagainya. Tak perlulah berlambat-lambat dengan urusan dunia, lebih baik. Berlambat-lambat dengan urusan dunia itu lebih baik. Saya ingat seorang syekh pernah bagi tahu cara kita didik hati kita yang pernah saya sebut sebelum ni. Contoh kita nak didik hati kita kan, nak didik hati kita bab makan. Kita ni kadang-kadang Allah Ta'ala tak uji bab ni, Allah Ta'ala uji bab lain. Kan? Kita ni kadang-kadang kita tak suka dengar apa dia, dengan muzik-muzik. Alhamdulillah. Tapi ingat, Allah Ta'ala uji kita bab lain tu. Allah Ta'ala uji mata kita. Ada orang yang Allah Ta'ala uji dengan mata, alhamdulillah boleh jaga, tapi telinga dia tak jaga. Ada orang yang mana mata boleh jaga, telinga boleh jaga, tapi mulut tak boleh jaga. Kan? Jangan ingat ujian manusia itu sama. Tapi ujian kita ini adalah berbeza di sisi Allah Ta'ala, nisbah kedudukan kita. Jadi kalau kita lapar, pada masa tersebut ada makanan, jangan terus ambil terus makan. Jangan. Kadang-kadang biarkan makanan depan tu, kita tengok dahulu seketika, kita gaul-gaul sedikit. Masa tu kita uji. Seumpama kita kata kepada nafsu kita, nampak tak kamu nak makan kan? Tapi aku tak nak layan kamu sekarang. Sebab apa? Sebab kalau aku layan segera kepada kamu, bukan sekadar aku mengenyangkan kamu, tapi aku merosakkan diri kamu. Maka kita biarkan dahulu, kita makan slow-slow, jangan segera makan walaupun ketika itu kita lapar. Supaya apa? Supaya kita tidak ajar kepada mengasai cepat ataupun mengasai banyak dengan kenikmatan dunia yang menyebabkan dunia itu masuk dalam hati kita. Maka kita akan diuji dengan cara yang berbeza untuk cinta kepada dunia. Maka mohonlah dengan Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala buang dunia tersebut dalam hati kita sedikit demi sedikit supaya kita mendapat kenikmatan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita akan sambung lagi. Masih lagi ada beberapa nasihat para ulama berkaitan dengan zuhud dan juga cinta kepada dunia, insyaAllah. InsyaAllah kita sambung dalam pertemuan akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka soalan mungkin Ustaz. Satu atau dua soalan sebelum kita akhiri kuliah ni. Ada soalan ke?
kalau tak ada soalan, kita tutup kuliah kita insyaAllah. Jadi Alhamdulillah, amin, Allahumma ya amin. Jazakallah khairan kasiran. Al-Fadil Ustaz Dr. Ahmad Mursyidi bin Assalamualaikum Mustafa. warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya. Boleh? Silakan. Ya, tentang zuhud. Banyak saya telah ikuti, kebanyakannya berlandaskan ke atas kehendak kita. Bagaimana kalau sekiranya ia berlaku di atas kehendak Allah ya? Seumpamanya kehilangan atau apa-apalah yang boleh menyebabkan kita mengambil sedikit atau tinggal sedikit. Itu saja Ustaz. Baik. Semua benda ni bukan kehendak kita pada hakikat, tapi hakikatnya adalah kehendak Allah. Tetapi Allah Ta'ala meletakkan kudrat ataupun kekuatan dan juga pilihan untuk kita memilih benda tersebut. Ini daripada sudut pandangan ahli sunnah wal jamaah. Pada hakikatnya memang semua pilihan Allah SWT. Kita sekarang memilih untuk duduk dalam majlis ilmu. Kita memilih untuk buat sesuatu perkara. Kita memilih untuk makan banyak. Kita memilih untuk memandang benda baik atau benda buruk. Dan pada hakikatnya kita nampak kita memilih. Tapi pada hakikatnya itu memang pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita sebut dalam bab zuhud ini atau dalam bab ibadat ke dalam bab apa-apa saja, hatta cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia merupakan kehendak Allah dan merupakan anugerah Allah. Disebabkan kita tak tahu bahawa kita ini akan dapat atau tidak cinta Allah, sebabkan kita tak tahu kita dapat buang dunia ataupun tidak dalam diri kita, maka kita berusaha ke arah benda tersebut. Sebagaimana seorang ibu dan seorang ayah, dia tak tahu anak dia yang baru lahir akan jadi orangnya macam mana. Adakah seorang yang berjaya ataupun seorang yang tidak berjaya dalam pandangan masyarakat. Kan, orang yang bekerja dengan gaji besar ataupun orang yang mana bekerja biasa-biasa tak ada gaji. Disebabkan dia tak tahu, maka dia bagi pendidikan. Sama juga dengan kita. Kita tak tahu apakah kita ini bakal mendapat cinta Allah ataupun tidak, maka kita berusaha ke arah tersebut. Maka yang kita pilih benda tersebut adalah pada pandangan zahir, pada hakikatnya itu pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah banyak kita bagi tahu kepada hati kita, semua ini berlaku adalah peraturan dan caturan Allah Subhanahu Wa Taala. Cumanya disebabkan benda yang tak cantik tersebut kita sandarkan kepada diri kita, menunjukkan kepada kelemahan diri kita. Maka bersifat dengan sifat zuhud ini sebenarnya anugerah Allah. Kan? Cuma pada zahirnya kita diberi pilihan untuk bersifat ke arah sifat zuhud ataupun tidak. Kan? Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, kalau Ustaz kata kita menerima musibah daripada Allah SWT, kita akan kembali kepada Allah SWT kan. Boleh susah ke apa, kita akan kembali kepada Allah SWT. Tapi bila kita senang Ustaz di bagi Allah SWT, kita mudah lupa yang kekayaan kita, kesenangan kita tu dengan anak, dengan apa semua tu, itu sebenarnya musibah yang menjauhkan kita daripada Allah SWT. Macam mana lah Ustaz kita nak menganukan yang anugerah Allah SWT tu satu juga dugaan daripada Allah SWT tu, macam mana Ustaz? Baik, ujian manusia sebagaimana saya sebut tadi tak sama. Ada orang Allah SWT letak dia dalam keadaan banyak musibah, maka dia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu ada orang tu sentiasa Allah Taala letak dia ni jadi miskin selama-lamanya sampai dia meninggal. Ada orang ni memang Allah Taala letak dia berharta. Jadi orang yang mempunyai harta. Sebab apa? Dengan dia mempunyai harta menyebabkan dia sentiasa dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ada orang yang mana duduk dalam keadaan kemiskinan, tiba-tiba bila mana Allah Taala bagi harta, sama ada dia makin dekat pada Allah Taala ataupun dia jauh pada Allah Taala. Ini terakam dalam Al-Quran. Sebagaimana cerita dengan Qarun dan sebagainya. Ada orang yang mana bila mana dia dalam kedudukan yang hebat pada pandangan kenikmatan dunia, dan dia itu ingat pada Allah Subhanahu Taala sebab dia ada harta dan sebagainya. Tapi bila mana diuji dengan kemiskinan, diuji dengan tidak ada harta dan sebagainya, dia makin jauh pada Allah Subhanahu Taala. Maka ujian kita adalah ujian yang berbeza. Kan? Maka Allah SWT akan uji dalam setiap langkah dan setiap nafas kehidupan kita adalah ujian untuk kita ingat ataupun lupa pada Allah Ta'ala. Sama ada kita ini duduk dalam keadaan menerima musibah
ataupun kita duduk dalam keadaan menerima nikmat. Hakikatnya musibah yang diterima atau musibah yang kita dapat dan kenikmatan yang kita dapat itu merupakan ujian kepada kita. Untuk apa? Tengok di mana kedudukan kita dengan Allah SWT. Kita bila mana dapat nikmat, Masya Allah, cuba tengok. Hati tenang, kadang-kadang semayang tu pun, saya guna bahasa cincai-cincai. Tapi kalau duduk dalam keadaan musibah, sembahyang tu Masya Allah, punyalah khusyuk. Kan? Dan satu lagi saya bagi contoh, cuba tuan-tuan puan-puan tengok. Kita mempunyai hajat, tuan-tuan agak-agak sembahyang hajat kita yang paling khusyuk ataupun sembahyang fardu kita yang paling khusyuk. Kalau kita dalam keadaan ada hajat yang besar, mana yang paling khusyuk? Sembahyang hajat kita ataupun sembahyang fardu kita? Saya rasa sembahyang hajat. Ini cara salah kita ni. Kan? Ini salah kita. Maksudnya kita berjalan di atas dasar kehendak kita. Bukan kita berjalan di atas kehendak syarak. Kan? Sebab tu kena tengok apa yang berlaku semua ujian. Kita celik mata pukul 3 pagi, itu ujian Allah. Kita celik mata pukul 7 pagi, ya Allah, subuh tak sembahyang lagi, itu semua ujian Allah Ta'ala. Start kereta, kan? Berjalan saja sampailah kita balik, tidur balik, semuanya adalah ujian pada Allah SWT. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, orang yang ingat aku di khalayak ramai, maka aku akan ingat dia lagi di khalayak manusia yang paling lebih-lebih ramai lagi. Ketika mana kita duduk dalam keadaan orang yang mana kita duduk serabut, orang ramai, kita boleh ingat Allah SWT. Ingat Allah Ta'ala maha hebat lagi, dia boleh ingat kita dalam keadaan huru-hara pada mahsyar nanti, kan? Maka tengok kedudukan kita macam mana, sebab ujian manusia itu tidak sama. Wallahu a'lam. Okey, kita rasa kita tutup dulu kuliah kita untuk malam ini. Ustaz. Jadi alhamdulillah, amin Allahumma ya amin, jazakallahu khairan kasiran. Al-Fadil Ustaz Dr. Ahmad Mursyidi bin Mustafa yang bersama kita di Kuala Maghrib, iaitu tentang huraian tentang zuhud, iaitu ilmu penyucian hati, iaitu mencari keredaan Allah Subhanahu Taala. Dan kita perlu mencapai kedekatan kepada Allah, lakukan yang Allah arahkan, dan mudah-mudahan kita tidak dibelenggu dengan urusan dunia. Kita terus bermuhasabah untuk proses menghisap diri, hadir rasa keinsafan, kesedaran dalam diri kita. Moga kita terus kembali kepadanya dengan hati yang suci, tenang, dengan keadaan redha Allah. Dan mudah-mudahan bermanfaat kepada semua. Mudah-mudahan kita mendapat kecintaan pada Allah Subhanahu Taala. Terima kasih kepada tim Gema Nur Iman, terima kasih kepada para jemaah yang sudi mengimarahkan kuliah Maghrib pada kali ini. Dan untuk kuliah seterusnya ialah pada pukul 9.15 bersama dengan Yang Amat Arif Dato' Abbas Nordin untuk kuliah yang bertajuk Hak Wanita dalam Undang-Undang Keluarga di Malaysia. Jadi teruskanlah bersama dengan kuliah yang dianjurkan oleh Gema Nur Iman, dan sebagai penutup tirai kuliah Maghrib, sekali lagi dengan segala sukacita dipersilakan Al-Fadil Ustaz Dr. Ahmad Mursyidi bin Mustafa untuk memimpin bacaan tasbih kafarah dan seterusnya menutup kuliah Maghrib kita dengan surah Al-As. Dipersilakan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah wa ala washabihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semua